guys, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam eTution. So hari ini saya ingin menerangkan tentang prinsip keabadian tenaga. Macam lagu Anwar Zain tu, keabadian cinta. Tapi jangan risau, ini adalah keabadian tenaga. Okay guys. So di akhir pengajaran ini, apa yang awak akan dapat pelajari adalah pertama sekali, apa itu maksud keabadian tenaga? Kenapa keabadian? Mesti awak tertanya-tanya kan? Kemudian saya akan berikan contoh prinsip yang ada dalam keabadian tenaga dan situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga ini yang menggunakan prinsip keabadian tenaga. Dan jangan risau, awak boleh simpan kalkulator, semua tu boleh simpan, sebab tajuk ini dah tiada kira-kira dan buat pengetahuan awak semua. Tajuk ini adalah topik yang terakhir berada dalam bab tenaga dan kuasa. Jadi boleh simpan kalkulator awak semua. Tengok je. Saya nak awak faham, tengok saja muka saya ni supaya awak faham. So kita boleh teruskan dengan pengajaran hari ini. So pertama sekali, tenaga adalah prinsip keabadian tenaga adalah tenaga yang tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi berubah daripada satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Nampak? Awak kena ingat 3 perkara. Satu, tenaga tidak boleh dicipta. Sebab apa? Dia memang ada. Dia ada di sekeliling kita. Kedua, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Sebab apa? Ketiga, tetapi dia berubah daripada satu bentuk tenaga ke bentuk yang lain. Contoh, tenaga kinetik bertukar menjadi tenaga keupayaan, bertukar menjadi tenaga normal. So dia bertukar-tukar dan tidak dimusnahkan. Dia sentiasa ada. Faham? Dan kerja dilakukan apabila tenaga berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Faham? Tak apa, walaupun awak masih macam blur-blur lagi, tak apa, saya tunjuk contoh. So contoh kat sini, prinsip yang ada, prinsip keabadian tenaga. Saya suka sangat sebut keabadian, rasa macam keabadian cinta Anwar Zain macam tu. So kita teruskan. Prinsip keabadian tenaga yang ada, contoh dekat sini, ayunan bandul ringkas. Kita tengok kat sini, di tengah-tengah ini, ketika bandul dalam keadaan yang biasa, belum digerakkan lagi, tenaga keupayaan dekat sini adalah minimum, tetapi tenaga kinetik berada dalam keadaan maksimum sebab kita nak tolak bandul tersebut. Dan bila bandul ni di atas, tenaga keupayaan menjadi tahap maksimum, tetapi tenaga kinetik berada dalam tahap minimum. So sama juga bila dia ke sini, jadi tenaga keupayaan minimum, tenaga kinetik maksimum, dan bila dia berubah ke sini semula, dia berubah ke atas menjadi tenaga keupayaan maksimum dan tenaga kinetik minimum. Kenapa tenaga keupayaan maksimum? Kalau awak ingat dalam tajuk tenaga keupayaan, bila satu objek berada dalam di tempat yang tinggi, kita panggil dia tenaga keupayaan. Itu dalam tenaga keupayaan graviti. Ingat tak? So sama juga, kita juga ada ayunan spring berbeban. Ada spring dan ada bebanan dekat sini lah. Pada tempat yang normal ataupun keadaan yang normal, tenaga keupayaan minimum, tetapi tenaga kinetik berada dalam keadaan maksimum. Dan bila kita tarik dia ke atas, tenaga keupayaan berada dalam tahap maksimum dan tenaga kinetik dalam keadaan minimum. Terbalik sahaja. Begitu juga di bawah ini. Nampak? Di macam kita tarik spring tu ke atas. Berenjutlah. Ini sebenarnya, antara dua ni, kalau boleh awak perasan, ini adalah tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal. Kalau awak perasan lah, kalau awak masih ingat, kedua-dua ini. So dalam prinsip keabadian tenaga ini, dekat prinsip yang ini, apa yang awak dapat perhatikan, tenaga keupayaan yang hilang adalah tenaga
kinetik yang diperoleh dan sebaliknya. Maksudnya bertukarlah. Kalau tenaga kinetik hilang, maksudnya dia peroleh tenaga keupayaan. Okey, nampak? Senang? Boleh ingat? Ataupun awak masih tak dapat bayangkan lagi, tak boleh brain lagi? Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan beberapa contoh dekat awak. Okey. So, contoh dekat sini. Okey, berdasarkan prinsip ini, kesimpulan yang awak dapat buat adalah tenaga berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. So, tengok tenaga keupayaan hilang tapi tenaga kinetik diperoleh. Tenaga kinetik hilang, tenaga keupayaan diperoleh. Okey, dan saya nak tengok, saya nak tunjukkan dekat awak ataupun saya nak terangkan dekat awak situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga. Okey, so eyes on me. Saya nak terangkan ini. Okey, so pertama sekali situasinya adalah buaian yang sedang berayun. Buai bila awak main taman, buai yang sedang berayun adalah tenaga keupayaan bertukar menjadi tenaga kinetik dan tenaga kinetik bertukar menjadi tenaga keupayaan. Okey, sama saja seperti ayunan bandul. Okey, dia punya prinsip sama dia macam ayunan bandul ringkas. Okey, seterusnya objek yang jatuh ke tanah. Okey, contohnya adalah buah kelapa. Okey, buah kelapa daripada atas pokok kelapa jatuh ke tanah. So, objek yang ada dekat atas pokok kelapa itu adalah dia ada tenaga keupayaan. Okey. So, ingat tak apa definisi tenaga keupayaan? Okey, tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam sesuatu objek. Okey, bergantung kepada dia punya keadaan dan juga situasi. Okey, betul tak? Ingat tak? Jadi, buah kelapa tu bila jatuh, dia menjadi tenaga kinetik. Bila time dia jatuh tu adalah tenaga kinetik sebab dia bergerak. Okey. Dan contoh ketiga. Okey, roller coaster. Okey, roller coaster yang berpusing-pusing tu. Okey, naik turun roller coaster. Okey, so dia adalah daripada tenaga keupayaan. Bila di atas kita panggil tenaga keupayaan. Bila dia tengah menurun, kita panggil sebagai tenaga kinetik. Bila dia dekat atas balik, kita panggil sebagai tenaga keupayaan. Okey, nampak sekarang tenaga itu berubah-rubah. Dia tidak dimusnahkan. Okey, apabila satu tenaga hilang, dia akan bertukar menjadi satu tenaga yang lain. Kita akan peroleh satu tenaga yang lain. Senang kan? Boleh faham semua? Okey, seterusnya, alat mainan yang berspring. Okey, contohnya macam kereta mainan. Okey, dalam dia ada spring yang kita tarik tu. Kereta yang kita tarik tu dalam dia ada spring. Okey. So, kereta tarik tu, bila kita tarik dalam kereta spring, dalam spring tersebut mempunyai tenaga keupayaan sebab dia menyimpan tenaga. Okey, spring tu. Tenaganya lah. Bila kita lepas, bila kereta tu bergerak, dia menjadi tenaga kinetik. Nampak tak? Dia sentiasa berubah. Kemudian kita ada buaian bayi yang berayun ataupun kita henjut tu, buai baby tu. Okey, so sama juga prinsip dia macam spring ini, tenaga keupayaan bertukar menjadi tenaga kinetik dan bertukar menjadi tenaga keupayaan. Dan last kali kita ada pistol mainan. Okey, dalam pistol mainan tu terdapat spring. Okey, bila kita masukkan dia punya peluru getah tu, spring tu akan ke dalam. Okey, jadi spring itu akan di-lock lah oleh picu tu. Okey, picu tu kan yang kita tekan tu kita panggil picu. Ke awak panggil benda lain? Saya tahu lah, saya panggil picu. So, bila kita tekan, daripada tenaga keupayaan yang ada dekat spring tadi, kita tekan, dia menjadi tenaga kinetik sebab peluru tersebut bergerak. Okey, nampak tak perubahan tenaga-tenaga ini? Okey, boleh dapat tak dalam kepala contoh-contoh? Okey, sebenarnya benda ni berlaku dalam aktiviti harian awak. Dan awak sendiri pun, badan awak sendiri pun mempunyai bentuk tenaga tertentu. Contohlah, saya tengah angkat tangan. Okey, bila saya angkat tangan ni, tangan saya ada tenaga keupayaan. Dan saya jatuhkan tangan, jadi tenaga kinetik. Nampak? Ataupun ketika awak duduk, awak bangun. Bila awak bangun, awak ada tenaga apa? Tengah bangun tu tenaga kinetik lah. Bila awak berdiri,
tenaga apa. Macam itulah. Dia bertukar-tukar sentiasa ada. Okey. So macam melompat ke, bila melompat bila awak ke atas tenaga kepayaan. Bila turun, tengah turun tu tenaga kinetik. Okey guys. Okey, so hari ni kita dah belajar apa? Kita dah belajar tentang prinsip keabadian tenaga, iaitu topik terakhir sekali dalam tenaga dan juga kuasa. Dan jangan risau, topik ini dia tak ada pengiraan lah. Jadi awak kena tahu saja 3 perkara yang saya terangkan. Okey, iaitu tenaga yang tidak boleh dicipta, tenaga yang tidak boleh dimusnah, tetapi tenaga berubah dari satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain. Dan selalunya tenaga yang hilang kita akan peroleh tenaga yang lain, dan tenaga yang lain tu hilang, kita akan peroleh tenaga yang lain. So benda itu sentiasa berterusan. Okey, dia berterusan, maksudnya tak dimusnahkan lah. Okey, faham? Okey, so kerja dilakukan apabila tenaga berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada kerja lah, iaitu yang kita belajar awal sekali. Kerja. Contohnya kita tolak barang, angkat barang. Kerja lah kan. Okey. So, prinsip-prinsipnya kita ada ayunan bandul ringkas. Okey, saya tunjukkan cara dia bergerak ataupun perubahan tenaga. Kemudian saya ada terangkan tentang spring berbeban dan pemerhatian dan juga kesimpulan. Dan situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga. Okey, faham? So, untuk pengetahuan awak, ini adalah topik terakhir dalam tenaga dan juga kuasa. Okey? So, terima kasih daripada saya, Miss Ash. Okey, kalau awak ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe. Okey? So, saya minta maaf kalau ada tersalah kata ke, terbanyak bebel ke, sebab saya dah lama tak bercakap. So, untuk pengetahuan awak, perempuan ni dari kuarta percakapan. So, saya memang macam tu. Saya akan cakap sampai dah penat, saya akan senyap. Orang tanya soalan pun tak nak cakap. Sebab apa? Kuota dah habis. Okey. So, terima kasih daripada saya, Miss Ash. So, saya harap awak dapat tahu apa itu prinsip keabadian tenaga. Okey. Macam awak ingatlah keabadian. Abadi itu maksudnya kekal. Tak boleh dimusnahkan. Cinta abadi tak boleh dimusnahkan. Awak kena ingat tu je lah. Okay, so terima kasih daripada saya, Miss Ash. Okay, jangan lupa subscribe eTution. Jangan lupa turn on notification supaya kalau ada video baru, awak dapat tahu dulu. Dan jangan lupa sebarkan video-video. Kalau awak rasa video ini berguna untuk kawan-kawan awak, sebarkanlah seperti awak sebarkan fitnah ataupun sebarkan gosip, supaya kawan awak pun dapatlah ilmu juga. Janganlah pandai seorang-seorang je. Okay, so terima kasih daripada saya, Miss X. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay guys, terima kasih daripada saya. Bye semua. Okay, jangan lupa follow IG eTution. Okay, bye. Assalamualaikum.